نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله ندخل في القاعدة الخامسة من القواعد الأربعين. ماذا قال هذه القاعدة؟ تصرف الإمام على الرعية منوط. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف tindakan imam. Mana imam sini? Pemimpin. Sama ada khalifah ataupun apa? Wali, gubernur. Dulu kita kan ingat zaman Rasulullah, zaman pemerintah Islam dulu, kita ada khalifah dan kita ada gubernur atau wali. Tasarruful imam, tindakan imam, pemimpin, khalifah, wali, ala ra'iyah, ke atas rakyatnya, manutun, anata yunitu, manutun, dikelilingi, bil maslahati, mana dipagari, dikelilingi, bil maslah, dengan kepentingan, berdasarkan maslahah, bil maslahah. Okey, berdasarkan kepentingan rakyat dia, masalah dia, kepentingan rakyat dia. Jadi mana tindakan imam itu mesti apa? Berdasarkan kepentingan rakyatnya. Okey. Ingat nanti dalam usul fiqh nanti kita bahas lagi babul maslahah. Sebab kita sebut masalah ada berapa? Masalah apa? Pertama kita sebut masalah mu'tabarah. Okey, masalah yang memang disebut dalam Quran dengan sunnah. Okey, seperti Allah sebut apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk apa? Ambillah zakat. Masalah apa? Untuk mensucikan kita. Faham tak? Okey, kemudian untuk menyuburkan harta kita. Hadza masalah, naqulu masalah mu'tabarah. Wa aidan fihi masalah mulghah. Masalah yang syarak kita kata benda tak ada kebaikan, tapi syarak tolak sama sekali. Contohnya apa? Arab wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya tentang arak dan judi, bertanya pada engkau tentang arak dan judi. Katakan fihima, okey, ismun apa? Pada dia ada apa? Ada dosa dan juga manfaat. Tapi manfaat pada arak, manfaat jadi kita mulghah, syarak batalkan. Okey, mulghah. Sekarang kita yang menjadi persian ulama ni, adakah boleh berhujah masalah ni masalah mursalah. Yang Quran tak sebut, hadis tak sebut. Dan juga Quran tak batalkan, hadis tak batalkan. Tapi ini bergantung kepada kebijaksanaan imam, pemimpin. Sebab tu imam ni kita lantik, sebab tu ingat dalam Islam, ingat Islam ni asalnya kepimpinan ini satu ibadat. Wajib al-imarah dalam Islam ni satu ibadat. Faham tak? Imarah, kepimpinan ini, al-imamah, kepimpinan dalam Islam satu ibadat. Faham tak? Bukan boleh main-main benda tu benar ibadat. Sebab dengan kepimpinanlah tertegaknya syariat Allah di atas muka bumi ini. Sebab tu Rasulullah dia seorang pemimpin. Rasulullah dia imam. Dia pemimpin kepada umat Islam. Sebab tu imamah ni ibadat, macam solat, macam zakat. Tapi dia kata dia fardu kifayah. Makna sebahagian memikul, sebahagian lain terlepas dosa. Dia wajib. Tapi kita kata sekarang ni kita sebut imarah ni ibadat, kepimpinan ni satu ibadat. Mengapa orang berebut nak jadi pemimpin? Bergaduh, berbalah, fitnah. Sedangkan dia ibadat macam solat juga. Pernahkah kita nampak orang berebut nak pergi masjid nak solat? Bertolak-tolak nak pergi masjid. Pernahkah orang berebut bertolak-tolak, berebut, bergaduh sebab apa? Nak puasa.
Adakah? Haikal. Ibadat juga, puasa ibadat, solat ibadat. Tapi kepimpinan ibadat. Tapi mengapa kepimpinan ni orang berebut? Biarpun dia ibadat. Solat ibadat, orang tak berebut. Sebab tu masjid banyak kosong. Masjid luas dia pun tetap kosong. Tapi parlimen, kursi dia berapa ratus tu, semua berebut. Tapi masjid, orang tak berebut pun nak penuh masjid. Sebab apa? Sebab dalam kepimpinan ni ada kelazatan, ada kenikmatan. Memang dia ibadat, tapi dalam ibadat tadi dia ada kenikmatan. Nikmat apa? Kata kita orang dengar, orang tanjung tinggi kita, ada pangkat, ada kuasa. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah. Kamu akan haloba berebut kepada kepimpinan. Faham ke? Wa innaha lanadamah. Sesungguhnya dia ada apa? Dia adalah lanadamah. Dia adalah apa? Dia adalah penyesalan. Kalau tak sempurnakan dengan baik. Tapi kalau dia betul-betul jadikan kepimpinan ibadat, jadikan ibadat dia bersama apa? Bersama dengan para nabi, bersama pada rasul. Sebab Allah sebut apa? Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Inna ja'alna, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan, kami jadi khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nas, maka kau hukumlah, kau takbirlah sesama manusia ni secara benar. Nabi Daud pemimpin. Wadih. Rasulullah pemimpin. Sebab tu Rasulullah sebut antara orang pertama sekali, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil. Rasulullah sebut pertama sekali, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan ini, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang Allah naungi di bawah di bawah naungan arasy-Nya. 7 golongan siapa Rasulullah sebut? Pertama Rasulullah sebut siapa? Al-imamul adil. Imam, pemimpin, khalifah yang adil. Sebab bila dia adil, berapa banyak orang dapat manfaat dengan dia. Sebab tu sini, ini kaedah apa? Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslah, berdasarkan kepentingan rakyatnya. Okey. Jadi al-aslu fi dzalika, tengok hadis innama ana qasim wallahul mu'ti. Innama, sesungguhnya aku, ini Rasulullah sebut qasim, aku ni membahagikan antara kamu saja. Aku ni yang membahagikan antara kamu. Wallahul mu'ti. Ini asal kepada kaedah ni. Tasarruful imam bir ra'iyati manutun bil maslah. Asalnya apa? Mada asluhu? Aslu innama ana qasim, ay ana uqassimu bainakum. Ana uqassimu hadhil amwal bainakum. Min al-zakat wa min al-ghanimat. Min al-ghanimat, zakat, ghanimah semua. Okey. Wallahu mu'ti. Siapa memberi sebenarnya? Wallah wal halu Allahul mu'ti. Yang sebenarnya memberi Allah. Okey, sebab tu bukan bantuan kerajaan ya. Kerajaan hanya membahagi-bahagikan. Sebab yang memberi siapa? Allah tersebut. Wallah innama ana qasim. Aku ni membedakan antara kamu. Sehingga Rasulullah dia bagi. Tengok, itulah sebaik-baik pemimpin siapa? Rasulullah. Dia bahagikan antara umat Islam hartanya sehingga dia wafat apa? Apa tinggal pada dia? Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunun 'inda al-yahudi fi 30 sa'in min sya'iri ahlihi. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dir'uhu marhunun, sedangkan perisainya marhumun, tergadai. Rasulullah waktu dia wafat, perisainya dir'uhu marhunun, perisainya tergadai. Sebab apa? Fi thalasi inda yahud, dia pinjam kepada seorang Yahudi. Fi thalasi nasain, sebab apa? Dia pinjam apa? Sak 30 gantang, lebih kurang apa? 2.7 kilogram. Untuk apa? Syairi apa ni? Barli, untuk dibuat roti untuk keluarganya. Rasulullah wafat dalam keadaan dia berhutang dengan Yahudi itu.
Ini Rasulullah. Makna semua dia bagi. Untuk dia mana? Untuk dia terpaksa hutang. Inilah Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sebaik-baik orang solat Rasulullah, sebaik-baik orang puasa Rasulullah. Faham tak? Sebab Rasulullah sebaik-baik puasa siapa? Puasa Rasulullah. Sebaik-baik ibadat solat Rasulullah. Dan sebaik-baik pemimpin Rasulullah. Dia tinggal apa pada dia? Okey, dia kata aku ni bagi kepada kamu. Wallahu mu'ti. Jadi wajhul dilalah. Wajhul dilalah macam mana? Wajhud dilalati. Wajhud dilalah. Mana wajhud dilalah faham? Kaifiyatul istinbatul hukum. Macam mana kita nak istinbat hukum? Kita belajar usul fiqh kan? Okey. Inna tamlik, sesungguhnya memberi milik. Inna tamlik, memberi milik. Wal iqta'a, inna tamlika wal iqta'a, yang memberi tadi. Innama, sungguh ia, huwa ia, minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. La minal imam, bukan daripada imam, bukan daripada pemimpin. Faham tak? Sebab tu imam pemimpin tidak boleh memungut sesuatu pada rakyatnya melainkan sesuatu yang Allah izinkan. Allah izin apa? Kutip zakat. Faham tu? Kemudian apa? Nanti diat semua tu, faham tu? Okey. Yang balik pada Baitul Mal tu. Tak boleh sembarang-sembarangan. Sebab apa? Sebab dia tugasnya Allah, apa yang Allah suruh pungut itu dipungut. Ataupun setengah tu bergantung pada ijtihad imam. Nanti kita masuk bab takzir semua tu. Okey. Tamlik, pemberian, memilikan adalah daripada Allah Ta'ala. Okey. Sebab tu apa? Allah sebab apa? Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'. Yabsur rizqa liman yasha'. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdir, dia sempitkan. Semuanya daripada Allah. Sebab tu sewaktu datang sahabat Rasulullah SAW, ghala si'l fi Madinah. Satu ketiga harga barang di Madinah naik harga. Jadi datang sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, kau letakkan harga syiring. Makna tentukan harga. Daging berapa harganya, kurma berapa harganya, gandum berapa harganya. Letak harga kita istilahkan harga syiring. Mana harga standard dia, kau letakkan. Rasulullah sebut apa? Innamal Innallahu al-musa'ir, harga semua pada Allah. Al-qabid, yang menyempitkan, al-basit, yang melapangkan. Faham tak? Makna itu Allah yang bagi luaskan lapang rezeki, bukan aku, bukan kerajaan. Bukan tugas kerajaan untuk apa? Untuk melapangkan, untuk apa? Untuk mengayakan rakyat, untuk ingat ya, bukan tugas kerajaan untuk mengayakan rakyat dan memiskinkan rakyat, bukan tugas dia. Sebab yang bagi kaya siapa? Allah. Itu kena faham. Okey, yang memberi senang bagi kaya ni Allah. Innallahu al-qabid al-basit, yang menyempitkan, meluaskan. Faham tak? Sahabat waktu awal-awal bersama Rasulullah susah mereka. Tapi selepas ma syabi'na hatta futil Khaybar. Kami tak pernah kenyang melainkan setelah peperangan Khaybar. Dapat banyak harta rampasan perang, waktu kami kenyang. Faham tu? Okey. Jadi sini. Jadi sebab apa? Yang bagi milik di semua milik Allah. Dia milik Allah. Jadi falaisa lil imami, maka bukan layak untuk imam an yumallika ahdan, untuk memberi milik seseorang, illa ma mallakahu Allah, melainkan Allah yang bagi dia milik. Okey. Ini senaja apa? Senaja buat projek untuk apa? Untuk habiskan duit. Itu bukan begitu. Islam bukan begitu. Sebab dia pegang ini, pegang apa? Nanti kita tengok macam kata saya nomor. Wa innama wadhifatul imami al-qismat, wa innama wadhifatul imani al-qismatu. Wa innama, sesungguhnya, wadhifatul imam, tanggungjawab imam apa? Al-qismah, untuk membahagi-bahagikan. Untuk membahagi-bahagikan. Okey.
wal qismatu dan pembahagian, wal qismatu pembahagian, la budda an takuna bil adl, tidak dapat tidak mesti dengan adil. Faham tu? Ini jadi pembahagian tadi sebab apa? Dia hanya pemegang amanah. Imam ni hanya apa? Pemegang amanah. Sebab Allah sebut apa? Dalam sebuah riwayat. Okey. Abi dia riwayat apa? Man wuliyal qada faqad zubiha bighairi sikkin. Sesiapa wuliya dilantik al-qada, pemerintahan ini, pentadbiran ini, pembahagian ini, malwil qada, penghakiman ini, faqad zubiha bighairi sikkin, sesungguhnya dia disembelih tanpa guna pisau. Makna benda tu wa innaha lanadaba, dia adalah penyesalan pada hari akhirat. Sebab tu kita tengok sejarah imam-imam kita, mereka tolak kepimpinan. Okey, contohnya Abu Hanifah ya. Abu Hanifah tengok. Sewaktu tu waktu apa? Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur tidak Ustaz. Abu Ja'far Al-Mansur lantik dan jadi apa? Jadi qadha tentang penghakiman semua urusan ni. Dia kata, "Ma bi ilmun." Aku bukan ada ilmu. Kau nak lantik jawatan ni. Ini kena adil, kena ilmu, aku tak ada ilmu. Kalau kau tak ada ilmu, macam mana kau nak adil? Pemimpin kalau bodoh, macam mana dia nak adil? Sebab adil pun dia tak tahu tu apa, macam mana berlaku adil? Kalau pemimpin ni tak apa-apa, ambil rasuah je, nanti aku bertaubat pada Allah lah. Allah Maha Pengampun juga kan. Kalau bodoh begitu, macam mana dia pemimpin? Jadi kita mali ilm. Makna dia aku tak ada ilmu. Kalau aku tak ada ilmu, macam aku nak adil? Sebab apa? Syarat nak adil mesti ada ilmu. Kalau adil pun tak tahu apa, hukum Allah pun tak tahu macam mana pembahagian ini, faham tak? Siapa yang layak, siapa tak layak, zakat ni siapa yang tak layak. Ini zakat sampai apa? Sampai zakat pun dibagi pada anak yatim. Mana jahil lah tu. Mana ada zakat dibagi pada anak yatim? Sampai zakat pun majlis sumbangan zakat fitrah kepada anak fakir miskin dan anak yatim. Fakir miskin betul lah. Anak yatim bukan Allah suruh pun bagi zakat. Bukan surah Taubah. Itu mana jahil. Kalau dia jahil, memang dia takkan adil. Sebab apa? Boleh faham tak? Jadi dia kata mali ilm. Aku bukan ada ilmu. Jadi pada kata kau berdusta. Jadi kau kata aku berdusta kalau nak angkat aku jadi pemimpin. Faham tak? Tengok cerdik tak cerdik dia. Jadi kau sendiri sebut aku dusta. Sekarang kau jadi aku pemimpin. Sekarang tengok dia sendirilah lari. Sebab tu kita kan wala'iyadzubillah, kalau boleh kita apa? Sebab tu kepimpinan ni nak selamat akhirat, kita elakkan seboleh mungkin. Tetapi kalaulah Allah angkat sudah, situ makna apa? Allah yang hendak sudah. Itu sebab tu makna dia Allah sudah makna itu bukan kehendak kita, tapi Allah naik juga. Macam Imam Mahdi lah. Imam Mahdi apa? Fayubayi'unahu baina rukni wal maqam wa huwa karihun. Mereka bai'ahnya di antara apa? Rukun, fayubayi baina rukun, antara rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim, wa huwa karihun. Dia tak suka, tapi mereka paksa dia juga. Mereka paksa dia juga untuk lantik dia. Fayubayi'una baina rukni wal maqam. Mereka bai'ah dia tak setia Imam Mahdi baina ruknin, antara rukun apa? Rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim, wa huwa karihun, dalam keadaan dia dipaksa. Fayukhrijunu, mereka keluarkan dia untuk lantik dia pemimpin. Itu kalau dipaksa begitu, itu tanda apa? Ini memang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dia memang tak mau betul, dia takut. Sebab apa? Tanggungjawab depan Allah terlampau besar. Diri kita sendiri pun depan Allah berpeluh sudah. Tanggungjawab kita ke atas diri kita sendiri pun berpeluh sudah. Nak pikul tanggungjawab ke atas orang lain. Okey. Yang jelas ya? Okey. Qala al-Amr, ini kisah Samad. Qala al-Amr, maka berkata Sayyidina Umar, Inni anzaltu nafsi, sesungguhnya anzaltu nafsi, aku meletakkan diriku, min malillah, daripada harta Allah. Makna harta negara ini harta Allah, harta milik umat Islam, harta Allah. Sebenarnya semua harta ni harta Allah. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, berikanlah mereka daripada harta Allah. Sebenarnya semua harta Allah. Dengan apa? Bimanzilati wali lil yatim. Okey, aku ni
setelah sahabat lantik Sayyidina Umar jadi khalifah, dia kata sekarang dia letak apa? Baitul Mal, khazanah harta umat Islam. Sebab zaman Umar harta melimpah ruah. Sebab apa? Sebab zaman Sayyidina Umar sampai mana Islam waktu tu? Kota Rom jatuh pada umat Islam, kekayaan Rom jatuh pada umat Islam, kekayaan Parsi jatuh pada umat Islam. Zaman Sayyidina Umar kaya. Sebab apa? Tamadun Rom jatuh ke tangan umat Islam, tamadun Parsi pun jatuh pada umat Islam. Jadi mada kau Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Inni anzaltu nafsi mimma lillah, daripada harta Allah. Hatta Allah amanah kepada aku. Ini harta umat Islam. Dengan apa? Bimanzilatil walil yatim, dengan kedudukan sebagai apa? Penjaga anak yatim. Allah sebut apa? Okey. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Sesiapa yang kaya, dia ada harta, bapak dia tinggal harta berjuta-juta, tanah dia banyak, tiba-tiba Allah angkat dia pemimpin, dia tak kacau pun. 1 sen pun harta Baitul Mal dia tak kacau. Sebab Allah sebut, sebab Sayyidina Umar kata, aku letakkan aku pada Baitul Mal ni macam apa? Penjaga anak yatim. Allah sebut, wa man kana ghaniyan falyastaghfif. Siapa yang kaya, sebelum dia lantik jadi pemimpin, dia kaya sudah. Jadi dia mana ibadat dia tak ibadat semata-mata, dia tak ambil walaupun sesen pun daripada duit apa? Baitul Mal. Semua dia khidmat rakyat ni semata-mata ibadat saja. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apa? Sedangkan Rasulullah Baitul Mal ada kan harta kan? Pada zakat daripada dapat, memang Rasulullah tak terima zakat, tapi ghanimah semua tu, harta rampasan perang dia bagi-bagikan sehingga dia apa? Dia sendiri apa Rasulullah? Dia sendiri berhutang. Tengok tu. Aku letakkan kedudukan sebagai pemimpin ni, sebagai khalifah ni, dengan harta umat Islam, bawah Baitul Mal ni, seperti apa? Penjaga harta anak yatim. Penjaga harta anak yatim saja. Wa man kana ghani fastaghfif. Kalau aku ada kemampuan aku untuk nafkah diriku, keluarga aku tak kacau, tak sentuh 1 sen pun. Okey. Ini tajtu akhadtu minhu. Kalau aku tak ada sudah, baru aku ambil. Kalau aku tak ada apa? Sekarang aku tak ada, aku sekarang tak boleh buat kerja apa? Aku tak buat kerja sebab aku sibuk mengurus umat Islam. Aku tak ada kerja apa? Tak ada pendapatan. Jadi aku ambil sekadar keperluan aku saja. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran apa? Okey, fa in kana ghaniyan fa in kana ghaniyan fa in kana faqiran. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia jaga harta anak yatim, dia fakir. Wa falyakul bil ma'ruf. Sekarang dia tak ada, tapi dia boleh ambil daripada anak yatim ni kadar apa? Kadar upah dia jaga anak yatim tadi saja. Faham tak? Sebab dia tak ada harta. Sedangkan anak yatim tak boleh dia jaga. Okey. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dia makan dengan baik-baik, kadar keperluan dia saja. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau aku tak ada duit sudah, tak mampu sudah, aku ambil harta Baitul Mal ni hanya apa? Sekadar keperluan aku saja. Boleh? Sebab tu ini zaman Khalifah Rashidin kan. Mereka bukan kaya khalifah. Tapi kita sekarang siapa paling kaya? Pemimpin lah paling kaya. Pemimpin lah paling kaya. Lepas tu waktu mula berubah. Waktu zaman Khulafah tu mula berubah. Pemimpin mula tinggal di istana, semua itu berubah. Tapi dalam Khulafah tak. Mereka waktu tu mereka apa? Mereka Sayyidina Uthman memang dia kaya sudah. Sebab apa? Dia memang apa? Peniaga. Sayyidina Umar kaya. Sayyidina Ali hidup dengan penuh apa? Kesederhanaan. Harta tu mereka tak kacau langsung. Melainkan Sayyidina Umar kata, kalau kau perlu baru kau ambil apa? Kadar aku upah je, jaga umat Islam ni. Sebab aku tak boleh buat kerja apa. Tapi kalau ada rezeki lain, cukup aku tak kacau. Sekarang kita menteri-menteri kita apa? Dia lebih banyak sekali. Kita rakyat susah tak apa, sebab mereka tetap senang. Sebab gaji mereka puluh-puluh ribu. Kita sekarang kalau universiti, redha lah. Dapat 1,000 pun redha lah. Cukup syukur lah tu. Okey. Okey, faham? Okey, boleh? Jadi, fa idza aisartu radattuhu. Dia kata, fa idza aisartu, apabila aku senang, radattuhu.
Tadi aku ambil Baitul Mal, tengok Sayyidina Umar, warak tak warak dia? Dia ambil Baitul Mal, sedangkan dia khalifah. Tak, khalifah yang tak bergaji. Fa idza aithartu radatu. Apabila aku senang, aku ganti balik. Dia ganti balik tempat dia ambil pada Baitul Mal, sedangkan dia khalifah. Fa idza staghnaitu, apabila aku senang, istaghfaftu, aku afif, aku dengan penuh kemuliaan, aku tak sentuh sedikit pun. Ini apa? Al-ifah. Mana ifah ni apa? Bersikapmu mulia. Bersikap mulia apa? Kalau orang utara sebut apa? Dia tak bulung. Dia tak bulung, bukan hak dia. Dia tak bulung sedikit pun. Makna tak teringin pun. Makna dia tak teringin. Kalau orang Kedah sebut apa? Disebut bulung. Istighfar, mana bulung ni? Dia tak teringin pun. Biarpun dia berhak untuk ambil. Sebab apa? Dia khalifah kan? Tapi aku tak teringin pun ambil. Istighfar, dia hidup dengan penuh kemuliaan. Faham? Okey. Wadah tak? Wadah hada? Okey, hada apa? Tasarruf al-imam ala ra'id malim masalah ya. Idzan naqul hukum wahid. La yajuzu la yajuzu, tidak harus. Mana haram? Haram ya. An yuqaddama, adalah didahulukan. Sebab itulah Baitul Mal semua dia terhad. An yuqaddama, didahulukan ghairul ahwaji, yang tidak berhajat, alal ahwaji, kepada yang berhajat, yang sangat berhajat. Jadi wadih hada? Wadih hada? Makna sekarang itu istilah apa sekarang? Nah, makna kalau dia tu kurang berhajat, dia kena tengok lu siapa betul-betul berhajat, ambillah. Mana yang tak berhajat? Okey, yang kurang hajat sikit, belakang sikit. Sangat-sangat berhajat lu. Sebab tu kalau pemerintah Islam ni, insya-Allah tidak ada siapa pun tercicir, insya-Allah. Sebab tu Rasulullah sebut dalam Quran, Rasulullah sebut hadis apa? Innallaha qad aqta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Allah telah memberi kepada orang kaya kamu apa yang mencukupi untuk fakir kamu. Mana kalau tak cukup untuk fakir tadi, mana apa? Makna cara pembahagian pemerintah tak kena. Faham tu? Wadah? Sebab Allah sebut innallaha qad aqta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Allah telah mengurniakan kepada orang kaya kamu apa yang mencukupi untuk orang miskin kah? Kamu. Ma yakfi li fuqaraikum. Innallaha qad aqta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Wadah? Aywa, wadah hada. Hada qaidah qaidah al-khamisah. Tasarruful imam ala ra'is manut bil maslah. Faham? Ingat imam tugas dia apa? Dia hanya apa? Dia hanya pemegang amanah. Amanah semuanya harta Allah. Untuk dia tugasnya, dia hanya membahagi-bahagikan. Dia bukan miliknya. Wadah? Sebab tu kita sebut al-imamah ni, kepimpinan ini satu ibadat yang sangat besar, kewajipan yang sangat besar. Wadah? Okey. Okey, wallahu taala a'lam. Ya Allah. Balagha in wasalna.